Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa habibuna Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa inna asdaqal hadits kitabullah khaira hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadiyatan minna wasila ila hadratin nabi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila middin wa ila walidina wa masyayikhina wa ahli qabrina syawlahumul fatihah. Muka surat 82, perkara yang ke-356. Wa Ahmadu wa Tabrani an Mu'az bin Anas radhiyallahu anhu, al-jafa'u kullu jafa'i wal kufru wan nifaqu man yasma'u munadi Allah, man yasma'u munadi Allahi fanada as-salata fala yajibu atau kama qala Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani mengeluarkan daripada Mu'az radhiyallahu anhu. Maksud hadis keras hati. Jafa' ni maknanya kering, maknanya keras hati. Sebenar-benarnya, yang sebenar-benar keras hati itu, kata Nabi. Dan kufur dan nifak. Nifak ni maknanya orang munafik, bersifat munafik. Nifak ni maknanya bersifat munafik. Orang yang mendengar penyeru Allah yang menyeru kepada solat, kepada sembahyang. Bilal yang menyeru, ya, azan, ya. Bilal yang menyeru azan. Orang yang menyeru kepada Allah dan menyeru kepada sembahyang, maka ia tidak memperkenankan. Hayya 'alas solah, marilah kita solat sembahyang. Ya. Dia seru daripada masjid, kita tak pergi masjid. Ya. Kalau orang tanya setakat mana uzur, setakat mana uzur, kita tengok hadis yang ke-357. Sakitlah, ya, macam-macam lah halangan dan sebagainya. Tengok hadis ke-357. Lepas tu PKP ini pun satu hal juga. Kita nak jaga SOP kan. Bila lama duduk sembahyang di rumah, jadi seronok duduk sembahyang di rumah. 3 bulan ni duduk, yelah nak pergi masjid tak boleh kan. Jadi bila begitu, maka bila dah boleh pergi ke masjid, ya, udah rasa seronok sembahyang di rumah, rasa macam biasa. Ya, itu yang kita takut. Betul lah kata Ustaz Kazim, kata, saya pun setuju juga dengan pandangan dia, walaupun ada orang kritik dan sebagainya. Dia kata norma baru, betul katanya, tapi dah jadi macam bagi kita lah, ya, contohnya sembahyang berjamaah yang berjarak ni. Masa kuliah tak ada jarak pula.
Tu tak jarak pun tu. Kedai kopi tak ada jarak. 4-5 orang melonggok lagi. Tak? Takut jadi kebiasaan. Bila jadi kebiasaan, maknanya kita dah semayang jarak ni dah tak kisah dah. Ya. So kita dah balik kepada tak ada SOP dah. Ya, rapatkan sah balik. Ya, rapatkan sah balik. Maknanya akan terjadi juga adab-adab semayang berjamaah. Saf-saf ya, yang rapat-rapat. Ya. So dah berjarak pula sekaki pula. Ini semeter. Apa salahnya katanya dulu semeter sekaki tu. Sekaki pula. Ya. Kita takut jadi kebiasaan, padahal tu ya. Padahal bila dah tak ada SOP esok, ya. Kita kena inilah balik. Kita kembalilah kepada asal balik, asal hukum saf tu balik. Lurus dan rapatkan saf. Ya. Macam Nabi kata, Nabi bersabda ya yang masyhur, ya. Sawu sufufakum. Luruskan, samakan saf-saf kamu. Ya. Fa inna taswiyatas sufuf fi min iqamatis solah. Kerana merapatkan saf-saf itu sebahagian daripada solat. Sebahagian daripada semayang. Separuh daripada semayang. Ada pada saf. Ada pada kelurusan saf itu. Ya. Kali yang kita boleh buat ialah sama. Walaupun jauh-jauh, sama saf. Jangan bengkam beku ke depan ke belakang tumit kita tu. Walaupun jauh, tapi tetap kena sama, sebab itu boleh buat. Cuma dekat saja yang tak boleh buat. Rapat tu tak boleh buat. Ya. Maknanya dalam sembahyang jamaah kita ada markah untuk kita kata saf, sufuf, ya, saf-saf. Kelurusan saf dan kerapatan saf itu juga masuk daripada markah solat jamaah. Cara ambil bahasa Malaysia lah kan. Kertas satu, kertas dua. Ya. Dia yang karangan lah. Siapa yang dapat A, karangan dia kena baik lah, baru dapat A bahasa Malaysia. Begitulah juga dengan solat. Dalam solat jamaah itu, ya, isunya ialah merapatkan saf, meluruskan saf. Itu salah satu atau sebahagian daripada semayang seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ke-357, wa Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, wa an Ibni Ummi Maktum annahu atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah innal madinata kathiratul hawam was-siba' wa ana durirul basari asyami idari ay ba'idiha wali qaidun la yulazimuni fahalli rukhsatun, fahalli rukhsatun an usalli fi baiti, an usalliya fil baiti fi baiti. Faqala hal tasma'u an-nidaa, qala na'am, qala fa'ajib, fa inni la ajid laka rukhsatun wa huwa man sami'al munadi bisalah falam yamna'hu man ittiba'ihi al-uzru ataupun uzrun. Qila wa mal uzru, qala khauf aw marad, lam taqbal salatu, lam tuqbal salatu allati shalla ya'ni fi baitihi, al-qamaqal. Imam Abu Daud mengeluarkan daripada Ibnu Ummi Maktum. Siapa dia? Radhiyallahu an.
Ummi Maktum ini ialah muazzin yang kedua. Ya, muazzin yang pertama Bilal Ar-Rabah, yang kedua Ummul Maktum. Ya, yang kisahnya dirongkaikan melatar belakangkan penurunan ayat surah Abasa wa Tawalla, ya, an ja'ahul a'ma. Surah tu berkenaan dengan Ummu Maktum, antara as-sabiqun al-awwalun yang masuk Islam awal-awal lagi ketika di Mekah. Maka dia yang mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdakwah kepada golongan bangsawan-bangsawan Quraisy, yang mana dia dibuta. Bila dia mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nak berdakwah kepada puak-puak bangsawan Quraisy, maka dia dalam keadaan buta, dia datang bergolek-golek. Bukan bergolek, maksudnya orang buta datang nak tergesa-gesa, nak cepat, tu menyebabkan, ya, dia lentang pukang lah, ya, sehingga ia sampai kepada muka pintu atau tempat tersebut. Maka bila Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Ummu Maktum, seorang yang beriman, ya, maka Nabi, ya, memalingkan mukanya, memalingkan wajahnya kerana berasa tidak senang hati. Ya, Nabi rasa tak senang hati sebab ini penting, orang penting-penting ni, VIP ni. Ya, ni dia tengah dakwah dengan orang VIP bangsawan Quraisy, datang pula orang yang buta, beriman tapi orang yang buta dan sebagainya. Orang kata datang tiba-tiba nak masuk dalam majlis tu, Nabi tak rasa senang hati. Takut puak-puak ni, puak-puak VIP ni rasa pun tak senang hati, ya, dan sebagainya. Allah terus tegur dalam Quran, tegur ke Nabi. Abasa wa tawalla, telah bermasam muka, wa tawalla, dan berpaling, in ja'ahul a'ma, ketika datang kepadanya orang buta, Ummu Maktum. Yang tu belum tentu masuk Islam lagi. Puak-puak VIP ni, puak-puak orang berpengaruh ni, belum tentu. Yang ini sudah tentu beriman. Sebab Allah SWT menilai iman. Pada ketika itu Allah Ta'ala menilaikan iman, menilaikan keimanan. Tak kira kau miskin, tak kira kau apa kedana, tak kira kau buta, iman adalah penilaian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walau kau cantik, walaupun kau kaya, walaupun kamu ada pengaruh, tetapi tak ada iman, tidak ada satu pun yang berguna, bernilai di sisi Allah. Allah tegur Nabi dia. Sebab orang itu kata Quran ni bukan datang daripada Nabi. Sebab kalau Quran ni datang daripada Nabi, takkan dah dia nak mengungkapkan perkataan yang menyebabkan sampai sekarang ni kita tahu. Ya, Ustaz tahu kat mana? Yalah, kita belajar tafsir, kita baca tafsir, kita tahulah kisah latar belakang kisah ni. Kan? Allah tegur Rasulullah dan sampai kiamat. Sebab Rasulullah jiwanya, ya, maknanya hemahnya nakkan orang Quraisy ni beriman. Yang Maktum ni dah beriman, tak ada masalah dah, iman kuat, qawi, tak ada masalah, ya. Jadi maknanya begitulah apa yang dianggap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ditegur oleh Allah SWT. Jadi inilah cerita Ummu Maktum. Dia kata, ya, Ummu Maktum, ibnu Ummi Maktum, bahawa dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Madinah ini banyak binatang yang merayap. Ular pun ada, kalau jengking pun ada, dan binatang liar. Mungkin ada anjing yang liar, serigala sebagai, ya. Di sana serigala lah, rimau tak ada.
Harimau yang lain tak ada, yang ada serigala. Kau ada dobok yang hyena tu mungkin ada di padang pasir lah. Ya. Dan aku seorang yang cacat penglihatan, buta katanya. Adakah aku punya kelonggaran, rukhsah, ya, bahawa aku semayang di rumahku? Ya, boleh tak aku semayang di rumah? Kata Muhammad Maktum. Maka katanya Nabi, sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah kamu dengar seruan itu? Kau dengar azan tak? Dengar tak bila orang, dia dulu tak pakai mikrofon ya, tapi tembus sampai ke langit. Sayyidina Bilal azan, ya, tembus sampai ke langit. Satu hari ada orang yang suaranya sedap menggantikan Bilal. Ya, dia azan. Bilal tak azan lah. Bila dia azan, penduduk langit turun ke bumi, tanya, dia nak tengok bumi kiamat ke tak kiamat, kerana azan tak dengar ke langit. Orang langit turun ke bumi tanya, nak tengok bumi ni dah kiamat ke, azan tak naik ke langit? Rupanya Bilal tak azan. Bila orang yang menggantikan Bilal yang azan itu suaranya sedap, enak, merdu, tapi tak didengar di penduduk langit. Tapi bila Bilal azan, didengar oleh penduduk langit. Maknanya bila dia dengar azan daripada bumi, dia kata, bumi ni tak ada apa lagi. Ya, ada lagi bumi ni tak hancur lagi, tak musnah lagi, sebab ada dengar azan. Ini maknanya menandakan keikhlasan. Ikhlas tembus ke langit, tak ikhlas kat bumi je. Dah ikhlas, azan nak memperdengarkan suaranya yang merdu dan sebagainya, atau azan kerana tugas. Kenapa azan? Dah bertugas. Rugi azam tugas ni tuan-tuan. Orang azan kerana tugas, rugi. Ya. Biar niat azan betul-betul, azan untuk memanggil manusia solat, menyeru manusia untuk sembahyang, ya, kerana Allah. Nah, sikit benar duit yang dia bagi tu allowance Tok Bilal ni tak padan dengan niat tu. Tak padan dengan niat kerana azan, kerana tugas tu, tak padan dengan duit yang diberi kepada Tok Bilal ni, tak padan. Biarkan lupakan yang itu, niatkan elok-elok kerana Allah. Ya, insya-Allah suara kita akan menembus ke langit macam suara Bilal Ar-Rabah. Sebab orang lain tak boleh azan, kita tak boleh pandai-pandai nak azan sebab ya, tukang azan ini dah dilantik. Jadi kita tak boleh nak pandai-pandai azan sendiri, tak boleh. Ya, kerana ada dia. Okey. Ini bukan muazzin masjid daerah, muazzin tempat lain. Ya. Jadi dia jauh. Maka katanya, adakah dengar seruan? Katanya katanya ia dengar ya Rasulullah. Kata ya, sabda Rasulullah, maka jawablah ia, maka perkenankan ia, maka datanglah ke masjid. Nabi kata, bukan jawab azan saja. Ya, mana jawab tu maknanya pergilah perkenankan seruan itu. Marilah solat ke masjid sana. Ya. Maka sesungguhnya aku tidak dapati engkau mempunyai kelonggaran. Nabi kata tak, bukan rukhsah. Ya. Ini bukan, Nabi kata aku nak nampak kelonggaran. Maknanya ya, walaupun dia khawatiri, ya, banyak ular kala, walaupun dia khawatiri ada binatang buas, ya, dan dia cacat penglihatan, buta pula tu, rumahnya jauh, ya, tetapi tidak memberi rukhsah lagi kepadanya untuk tidak pergi ke masjid. Ya. Dia kata Umar Maktum adalah seorang yang mendengar penyeru kepada solat sembahyang, maknanya dengar azan, maka tiada menegah dia daripada mengikutnya oleh uzur. Maka Nabi tak terima keuzuran yang seperti itu.
Dia kata apa uzur itu? Katanya bahaya atau sakit, ya, tidak diterima sembahyang yang disembahyangkannya, iaitu di rumah. Ya, sakit yang tak boleh jalan, sakit yang dia tak boleh jalan keluar rumah tu tak apa, ya. Ataupun bahaya yang sangat, ya, bahaya, antaranya corona. Kita dilarang oleh pemerintah, ulul amri, untuk kita solat di masjid. Itu tak apalah, ya, kerana bahaya. Maksudnya berat jugalah, ya. Kalau kita kata Ummu Maktum ni, udahlah dia buta, banyak pula, ya, binatang yang merayap, banyak pula binatang, ada pula binatang buas, tapi Nabi tak menerima keuzuran dia sebab dia dengar azan di masjid, ya. Jadi dia punya standard tu, dia punya, orang kata uzur itu maknanya lebih daripada itulah baru dikira uzur. Ini Nabi sendiri yang sebut, Nabi sendiri yang berikan dia punya SOP uzur tu macam mana. Nah, bukan ahli fiqh, bukan fuqaha, bukan ulama Syafi'i ke Hambali ke Maliki ke, bukan para fuqaha, bukan imam mujtahid. Nabi sendiri beri dia punya SOP dia. Jadi mestinya berat juga lah, ya. Kalau setakat pening kepala tu kira kalau berjalan tombang, kita takut tombang tu darah naik, mungkin lah kot, ya. Orang pensan ke apa ke, mungkin lah sampai tahap tu, wallahu alam, ya. Tanya tepuk dada, tanya iman. Yang ini nak tanya ustaz pun, ustaz tak tahu macam mana uzur, tuan-tuan, wallahu alam, ya. Kemudian suila Ibnu Abbas radhiyallahu amman yasumun nahari amman yasumun nahara wa yakumul laila wa la yusalli fil jamaah wa la yajma' wa la yajma'. Ini maknanya dia tak solat Jumaat. Pelik ni. Faqala in mata hadza fa huwa finnar. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an tentang orang yang ditanya, Ibnu Abbas tentang orang yang berpuasa siang dan semayang di malam hari, qiyamul lail, tahajud, sedangkan dia tidak semayang berjamaah dan tidak semayang Jumaat, ya, maka katanya jika mati orang ini, maka dia di dalam neraka. Budak semayang Jumaat, ada satu fatwa boleh semayang di mana-mana, ya. Ada jamaah yang semayang dengan puak-puak jamaah dia je, tak datang ke masjid berjamaah, kan? Ini tak betul. Atas alasan apa yang dia tak nak pergi berjamaah bersama orang ramai di masjid? Mana fatwa yang dia bawa, yang dia datangkan? Sebab dia datang dengan fatwa Jumaat ni, datang dengan fatwa pemerintah. Fatwa pemerintah ni maknanya mufti. Maknanya mufti ditolong oleh majlis fatwa. Kalau dulu mufti seorang-seorang dia fatwa, ya. Sekarang ni mufti mungkin, ya, mufti sibuk, dia kena ditolong oleh ahli majlis fatwa. Jadi untuk semayang Jumaat ini mereka ulul amri, ya. Wa ulil ati'ullah wa ati'ul rasul wa ulil amri minkum, pada perkara ni, ya. Jadi mereka lah yang di bawah raja yang dibenarkan atas perkenan itu pun fatwa dibawa kepada sultan, ya. Dulu yang sultan dibawa ke sana, lalu diperkenankan, baru dijadikan enactment. Mana-mana masjid, ya, yang tidak dibenarkan semayang Jumaat tak boleh dibuat semayang Jumaat.
surau, diberi kelonggaran sepanjang PKP itu untuk buat sembahyang Jumaat, ya. Kerana semasa PKP ini masjid bila buat penjarakan mungkin tak ramai boleh solat dan sebagainya, maka dibenarkan surau-surau buat Jumaat. Besok dia akan tarik balik. Itu saja yang dibenarkan solat Jumaat. Buat di rumah kedai, di permis lain-lainnya yang tak dibenarkan, ya, maka tak boleh. Jangan buat pandai-pandai fatwa sendiri, tuan-tuan. Tak boleh. Saya bertanggungjawab atas apa yang saya cakap. Ini perkara Jumaat ni perkara berkenaan dengan orang ramai, ya, berkenaan dengan sah batal, ya. Mana yang dibenarkan sembahyang Jumaat, sembahyanglah Jumaat. Walaupun ikut mazhab lain tak apa, tapi dibenarkan, ya, oleh pemerintah ulul amri. Yang tak dibenarkan tak sah Jumaat. Ya, tak sah Jumaat. Ya. Maka katanya kalau dia berpuasa di siang hari, sembahyang di malam hari, tidak sembahyang berjamaah dan tidak sembahyang Jumaat, maka kata Ibn Abbas dalam neraka. Ya, dalam neraka. Hadis yang ke-359, ruya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annal umara kharaja ila bustani faraja'a wa qad shalla an-nasu al-asra wa qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, fa atatni salat al-asri fil jamaah, ya, fa'atatni salatul asri fil jamaah ashhadukum an haiti alal masakini sadaqatun ay kafaratun lima di'u, atau kama qala Ibnu Umar radhiyallahu an, ya, keluar ke kebunnya. Ini bukan Umar Al-Khattab, sahabat. Ini anaknya Abdullah bin Umar. Keluar ke kebunnya, maka ia kembali sedang orang ramai telah sembahyang asar, habis jamaah, ya. Maka katanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kenapa kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Bukannya mati. Ya, dalam Islam ketika ditimpa musibah, ya, dia melafazkan kalimah tarjih. Apa musibah? Cawan pecah ke, orang sakit, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi hadis Melayu kata sakit mati saja, katanya mati inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah hadis Melayu kita lah, kan? Sakit inna lillahi wa inna ilaihi. Ustaz belum mati lagi, ustaz. Sampai nak mati baru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sakit pun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un juga, kan. Cawan pecah ke, jatuh ke, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini termasuk tak dapat sembahyang jemaah, satu musibah bagi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Jadi dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah, ya, luput dari aku sembahyang asar berjamaah. Aku menyaksikan kamu, dia kata aku menyaksikan kepada kamu bahawasanya kebunku, kebun yang menyebabkan aku pergi ke kebun tu, menyebabkan aku terlalai di situ, menyebabkan, ya, aku terluput sembahyang berjamaah asar tadi, aku sedekahkan, aku wakafkan ke atas fakir miskin. Habis kebun durian 3-4 ekar kebun kurma lah sana, mana ada durian. Iaitu sebagai kifarat bagi apa yang telah terlepas tadi. Para sahabat dia buat macam tu, ya. Kalau dia terlepas, ya, hatta Abdul Rahman bin Auf sendiri terlepas, bukan terlepas jamaah, terlepas takbiratul ihram ula,
bersama Rasulullah SAW. Ya, Allahu Akbar Nabi, dia pun Allahu Akbar. Dia terlepas yang tu saja, ya, kerana menguruskan 700 ekor untanya yang balik daripada Syam bersama harta perdagangan dan keuntungan, berserta dengan muatan-muatan sekali. Kalau unta zaman sekarang ni lori lah, 700 ekor lori, 7 ekor lori pula dah 700 ekor unta, maknanya 700 ekor lori lah, ekor lori pula, buah lori dengan muatan fi sabilillah. Tak dapat takbiratul ula. 700, kalau orang tu ada 700 lori dengan muatan-muatan sekali. Kalau 7 muatan lori kita nak ambil, nak buat kerja lagi kan. Ini dengan lori-lori sekali sedekah. Adakah orang sedekah dengan lori-lori sekali? Lori tanah tu sedekah dengan atas tu pun, atas dah 300-400 dah. Bawah lori tu lagi dengan lori-lori sekali, habis lelong habis. Itulah nilai mereka dengan ibadah, tuan-tuan. Nilai iman mereka. Kita tak ada apa je. Sekopang tak sedekah Ada kita lupa sebanyak jemaah 1000 aku nak bagi wakaf ni 1000. Ada. Saya tak pernah dengar lagi. Iman kita dengan iman depa ya. Patutlah radhiyallahu anhum wa radu anhu zalikal iman khasyya rabbah. Allah redha pada mereka, mereka pun redha kepada Allah ya. Dan kita ya jelah. Ada juga iman ke tak ada iman ya, bergetar juga, tapi taklah sebegitu hebat seperti mana sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh tengok betapa mereka memberatkan sembahyang jemaah. Ada beberapa kisah yang kita akan sebutkan. Tengok, kita masih lagi berjaulah, masih lagi kita mengembara dalam ya pengertian betapa pentingnya sembahyang berjamaah ni berdasarkan kepada hadis, berdasarkan pada asar. Ini asar tu perkataan sahabat, perbuatan sahabat ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tengok generasi awal, generasi salafus soleh. Tuan-tuan, generasi sahabat, generasi tabi'in, tabi'in, generasi imam ya, para imam ya dan sebagainya. Kita melihat berapa generasi yang 300 tahun ni mempunyai iman yang sangat kuat, ibadah yang sangat solid. Maknanya ibadah yang sangat padu. Ya. Semoga kita dah sebut dah, kita kagum ya. Ya, semoga kita dapat, orang kata, menyelusuri gerak atau menyusuri langkah-langkah mereka ini untuk kita ikut. Walaupun kita rasa macam ya alah lemahnya imannya kita begitu begini, tapi inilah realitinya. Maknanya, tapi kalau kita tak tengok, kita tak tahu kisah para solihin ini, maka kita tak ada semangat, kita tak ada berat. Bagi kita tahu kisah-kisah yang ini menjadikan kita rasa berat. Ya, walaupun tak adalah seperti mereka. Ya. Sebab itu betapa pentingnya kisah-kisah ni orang-orang yang begini. Sebab itu dalam Quran, tuan-tuan, Allah SWT nak menceritakan betapa hebatnya iman, betapa hebatnya amal, betapa ya hebatnya orang kata nilaian iman, nilaian amal itu Allah SWT berikan kisah-kisah para Rasul alaihi salatu wasallam. Betapa hebatnya dakwah, betapa hebatnya jihad, betapa hebatnya perjuangan. Ya. Allah ceritakan bagaimana kisah seorang raja yang begitu hebat. Yang nombor 1 Nabi Sulaiman, yang nombor 2 ya Zulkarnain. Seorang raja yang pegang empayar dunia, ya, menjadi raja besar tetapi beriman, bertakwa. Dan Allah cerita juga kisah Firaun, raja yang berkuasa atas muka dunia ni, Firaun dengan Namrud. Bagaimana kekufuran mereka. Dua-dua raja belaka. Ya, dua kisah raja yang beriman, dua kisah raja yang kufur. Jadi dua-dua ni kita buat bandingan.
Ya. Dan kisah-kisah nabi-nabi yang lain, betapa susahnya ya para nabi, para rasul dalam perjuangan dakwah mereka, ya, dan sebagainya. Sudah masuk pun isyak, tuan-tuan. Baru mukadimah. Baru mukadimah. Okey, kata Hatim, saya tak baca Arabnya sebab ini bukan hadis. Luput dari aku sekali semayang jamaah, maka mentakziahkan aku oleh Abu Ishaq Al-Najjari seorang sahaja. Kalau mati anak aku, nescaya mentakziahkan aku oleh lebih daripada 10,000 orang, kerana musibah agama di sisi manusia lebih ringan daripada musibah dunia. Sesungguhnya kalaulah mati bagi aku anak aku semuanya, nescaya lebih ringan bagi aku daripada luput sembahyang berjamaah ini. Pada nilaian manusia, bila aku hilang anak, aku ni orang terkenal, orang alim, maka orang akan 10,000 yang mentakziahkan aku kerana anak aku hilang. Tapi kalau aku tak dapat sembahyang berjamaah sekali, ya, yang mentakziahkan ialah Abu Ishaq Al-Najjari. Dia seorang yang takziahkan aku. Abu Ishaq Al-Najjari ni memang orang hebat. Tinggal dia terluput satu kali sembahyang berjamaah di masjid, aku bagi takziah pada kau. Dia seorang je. Tapi kalau anak aku hilang, ya, kalau dunia lah, anak lah, dunia lah, 10,000 yang takziah ke aku. Yang boleh menilainya ialah Abu Ishaq Al-Najjari tadi. Dia je yang faham. Dia yang menilaikan betapa ruginya daripada sudut agama, kehilangan daripada sudut agama, daripada kehilangan daripada sudut dunia. Bagi aku, kata siapa? Kata Hatim Al-Ashham. Dia kata, bagi aku, semua anak aku mati lebih ringan musibahnya, nisbah aku, daripada aku meninggalkan sembahyang jemaah walaupun sekali. Intahak kalam. Boleh tutup majlis hari ini. Macam mana iman dia? Kita pula 100 kali tak sembahyang jemaah pun tak apa, jangan anak hilang walaupun seorang. Hilang anak, tuan-tuan. Dia kata semua anak aku hilang, lebih ringan bagi aku untuk aku menahan kesabaran daripada satu kali aku hilang sembahyang jemaah, aku luput sembahyang jemaah. Wallahu a'lam. Cukuplah oleh-oleh ini, tuan-tuan buat balik. Tak payah cerita banyak. Betapa beratnya. Jadi tahniah lah saya ucapkan kepada tuan-tuan yang istiqamah untuk solat berjemaah di masjid. Sementara kita tak dapat keuzuran yang benar-benar yang membolehkan kita sembahyang di rumah. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum sayyidil muslimin wal muslimat wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa habibina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wal qamarika abadan abada. Al-naftah bainana wa baina qaumina bihaqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad bil karim wa ala alihi wasahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh azan.